Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tengok ni dulu. Okey, sementara kita nak menunggu azan zuhur dan sementara nak tunggu baju kita nak kering. Jadi marilah kita bersama-sama kita mengucapkan syukur alhamdulillah kerana kemenangan kita sekarang hari yang ketiga di bulan Syawal. Dan ingatlah bahawasanya hanya raya pertama saja dibenarkan untuk beraya di rumah kawan-kawan, ada rumah sanak saudara, rumah mak ayah. Kedua, ketiga duduk rumah. Buatlah selain daripada itu. Sibuk aja. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, sebelum kita nak tunggu zuhur ni, marilah kita bersama-sama kita renungkan dengan perkongsian ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kita semua. Dan oi, dia mengikut orang je. Dia kena ikut. Satgi dia bergaduh dengan Abdullah Baihaqi. Baiklah, para sahabat yang dirahmati Allah SWT sekalian, para asatizah, para guru-guru, muallim, murabbi, sekira ada salah silap, boleh tegur. Baiklah, ada 3 perkara yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi kita yang mulia, kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang mana Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi yang paling banyak menghafal hadis Nabi kita yang mulia. Apa Abu Hurairah kata? Abu Hurairah berkata bahawa okey, macam-macam dugaan hari ni. Nak kena bawa dia lagi. Okey. Bawa lagi ya. 3 perkara yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Hurairah? Kekasihku Nabi Muhammad SAW nyatakan bahawasanya, mewasiatkan kepadaku bahawasanya 3 perkara ni kena buat. Pertamanya adalah witir sebelum tidur. Yang keduanya adalah solat sunat duha. Yang ketiga adalah berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Masya Allah. Dengan 3 perkara yang diwasiatkan oleh Nabi kita yang mulia kepada sahabat kita, kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya 3 perkara ini penting, tuan-tuan. Sebab apa? Walaupun kecil, tetapi sunat ini kita buat banyak manfaat kepada orang lain. Okey, pertamanya adalah witir sebelum tidur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh dalam Sahih Bukhari dan Muslim, mengata bahawasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang berpuasa setiap hari, setiap bulan sebanyak 3 hari, seolah-olahnya berpuasa sepenuhnya. Bayangkan, tuan-tuan, tak kala kita setiap bulan, kita nak menunggu bulan yang barakah, bulan Ramadan, kita didik hati kita dengan berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Tuan-tuan bayangkan, saya kagum dengan bila saya membaca tentang Sirah Ghazwah. Sirah Ghazwah ni bila saya baca, Masya Allah, tuan-tuan, orang yang berpuasa, bayangkan berlakunya peperangan di dalam bulan Ramadan. Contohnya perang seperti perang Badar, perang Zalaqah, perang Ain Jalut. Di dalam peperangan ini mereka berpuasa, dan dengan keberkahan di bulan Ramadan memberikan kekuatan sehingga kan mereka dapat mengalahkan pakatan-pakatan kufar yang dilaknat oleh Allah SWT. Menang, alhamdulillah, tuan-tuan, dengan berpuasa. Jadi sekiranya kita dapat berpuasa setiap bulan sebanyak 3 hari, kita ambil puasa putih 13, 14, 15, makanya alhamdulillah kita dapat menjinakkan hati kita, menjinakkan nafsu serakah kita ni, yang setiap hari nak makan, dan boleh kita mengajar nafsu nak makan kita ni untuk kita berehat. Takkan nak tunggu bulan Ramadan ni, takkan nak tunggu bulan Ramadan baru kita nak berpuasa. Maka yang keduanya adalah kita witir 3 witir sebelum tidur. Witir sebelum tidur ni, tuan-tuan, kita bulan Ramadan banyak kali dah buat dah.
banyak kali. Selama sebulan kita buat witir. Jadi Nabi Muhammad SAW kata apa? Sekiranya kamu tak dapat nak bangun sepertiga malam, makanya hendaklah kamu buat witir sebelum tidur. Kalau tak yakin, bangun sepertiga malam. Tetapi sekiranya kamu bangun sepertiga malam, maka hendaklah kamu solat. Kerana ketika itu solat kamu disaksikan. Disaksikan oleh siapa? Seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Buat. Ketika itu bila kita buat witir, siapa yang datang? Malaikat datang ke dunia, turun ke dunia, ke bumi ni melihat siapa yang rumahnya diterangi dengan Al-Quran, dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Siapa rumahnya yang mana dia ini sentiasa zikrullah. Dan yang paling penting ni, dia nak tengok siapa hamba-hamba Allah ni yang bangun sepertiga malam menangis, meratap kepada Allah SWT tak kala orang lain semua tidur. Okey? Yang ketiga, yang terakhir tuan-tuan. Yang terakhir ni adalah bagi mereka yang untuk solat sunat duha. Solat sunat duha ni bukan sekadar pembuka rezeki. Bukan sekadar pembuka rezeki saja. Bagi saya, janganlah kita solat sunat duha kerana untuk dapatkan pembalasan. Kita buat solat sunat duha ini untuk menggambarkan, untuk memberikan kita ni kepada Allah SWT, beritahu kepada Allah SWT bahawasanya dengan solat sunat duha ini dapat memperhambakan diri kita kepada Allah SWT. Dapat merendahkan jiwa kita ini. Bukan untuk mendapatkan imbalan, bukan untuk mendapatkan balasan. Oh, aku solat sunat duha ni aku nak dapatkan rezeki yang banyak, aku nak perniagaan yang maju, aku nak dapat anak yang ramai, aku nak dapat rezeki yang melimpah ruah, naik pangkat. Kena perbetulkan niat dahulu. Perbetulkan niat dan kita sembahyang solat sunat duha ini kerana lillahi ta'ala. Dan untuk nak dapatkan perkara tersebut, makanya niat kita, aku solat sunat duha ni kerana apa? Kerana aku sebagai hamba Allah, aku sebagai orang Islam yang ingin merapatkan diri kepada Allah SWT. Itu konsep takarrub ilallah. Jadi tuan-tuan dan para sahabat yang Allah SWT sekalian, tu Ustaz Ramzi Ishaq, masya-Allah, ini orang-orang kuat. Orang kuat ni. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Mazid Batin. Okey. Itulah 3 perkara. Dan 3 perkara sunnah ini adalah sunnah yang mujahadah. Kita bermujahadah kepada Allah, kepada diri sendiri. Supaya apa? Supaya kita dapat menjaga atau menjinakkan jiwa hati kita ini, menjinakkan nafsu kita ini daripada kita ingin melakukan perkara-perkara yang mungkar. Tak kala orang lain membuat dosa dan mengajak kita, tetapi kita melawan nafsu kita. Kita cuba untuk mendapatkan seberapa banyak yang mungkin pahala. Kerana itu sunnah ini mengajar kita supaya kita berhati-hati. Berhati-hati kepada apa? Berhati-hati kepada perkara-perkara yang mungkar. Maka bila perkara itu yang kita buat, 3 perkara ni tuan-tuan. Pertamanya adalah witir sebelum tidur. Yang keduanya adalah solat sunat duha. Yang ketiganya adalah berpuasa setiap 3 hari dalam setiap bulan. Mudah-mudahan perkongsian ini dapat memberi makna kepada kita semua bahawasanya bila bulan Syawal ini bukan sekadar bulan Syawal je. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, buat perkara dan kita istiqamah. Jarang tuan-tuan nak melakukan 3 perkara ini, melainkan ada di pesantren-pesantren, melainkan adanya di pusat tahfiz, yang mana bi'ah tersebut ada. Bi'ah suasana kita melakukan solat witir, solat sunat hajat, solat taubat, kita buat. Dan bila baca Al-Quran, suasana tu ada. Bila kita solat sunat duha, suasana tu ada. Berpuasa 3 hari setiap bulan pun suasana tu ada. Malu kalau kita tak buat. Bayangkan orang lain buat, tapi kalau kita tak buat, apa kita rasa? Malu semalu-malunya. Malu kan. Jadi pun dah zuhur dah ni. Kita baju kita pun dah okey dah. Dah kering dah ni.
Okeylah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kalian, dan saya doakan kepada kalian supaya Allah SWT sentiasa merahmati kalian. Oleh itu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.